Cuba tes suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana nak off ni lah? Tak, saya off ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Dah. Ni. Bunyi yang dekat sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berusaha Pengerusi Majlis Pemuafakatan Sekolah Program Inovasi dan Kajian Tindakan, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk SEDS, Encik Muhammad Nur Ridwan bin Abdullah, yang dihormati Ketua Unit SISC Plus TVET, Pejabat Pendidikan Daerah Batu Pahat, Encik Muhammad Syahrin bin Abdul Karim serta rakan-rakan pegawai SISC Plus TVET, Pejabat Pendidikan Daerah Batu Pahat, yang dihormati panel jemputan kita Puan Zaleha dari SMK Yomping serta seluruh guru-guru daerah Batu Pahat. Salam sinergi dari Pejabat Pendidikan Daerah Batu Pahat. Tuan-puan yang dihormati sekalian, alhamdulillah syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi yang mulia ini, kita dapat bersama-sama secara langsung dalam mesyuarat dan taklimat Anugerah Inovatif bagi tahun 2021 peringkat Pejabat Pendidikan Daerah Batu Pahat. Majlis mengalu-alukan kehadiran tuan-puan pada pagi ini menerusi medium Microsoft Teams. Mudah-mudahan majlis berjalan lancar dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-puan sekalian, untuk memulakan majlis kita pada pagi ini, marilah kita sama-sama membacakan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Agenda mesyuarat dan taklimat kita pada pagi ini didahului dengan ucapan pengerusi Majlis Pemuafakatan Sekolah Menengah Encik Muhammad Nur Rizwan bin Abdullah, Pengetua SMK Datuk Seit. Kemudian kita ada taklimat pertandingan inovasi oleh penyelaras program dari Pejabat Pendidikan Daerah Batu Pahat, Unit TVET, Encik Muhammad Syahrin bin Abdul Karim. Seterusnya kita sedikit taklimat dari panel jemputan kita, Puan Zaleha dari SMK Yomping, Guru Penolong Kanan Kurikulum. Seterusnya majlis menjemput Encik Muhammad Nur Ridwan bin Abdullah, pengerusi Majlis Pemuafakatan Sekolah bagi program inovasi dan kajian tindakan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Seit Yomping. Majlis dengan ini mempersilakan. Cikgu Ridwan, maaf mencela, Cikgu Ridwan lupa hidupkan mic dia. Boleh dengar ke tadi? Tak dengar Cikgu, sekarang baru dengar. Oh, okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Puan Zanaria. Yang berusaha Puan Zanaria selaku penyelaras sebenarnya. Yang dihormati Encik Syahrin selaku pegawai TVET PPD Batu Pahat. Puan Zalina, Puan Zaleha, Puan Fauziana dan semua penyelaras ataupun pegawai inovasi daripada seluruh sekolah daerah Batu Pahat. Syukur Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bersua dalam satu taklimat yang penting berkaitan dengan pertandingan anugerah guru inovatif bagi tahun 2021. Untuk makluman, SMK Datuk Seit diberikan tanggungjawab sebagai pengerusi permuafakatan bagi anugerah guru inovatif bagi tahun 2021. Terima kasih diucapkan. Untuk makluman juga sebelum ini kita ada Puan Zaleha sebenarnya yang banyak menguruskan berkaitan dengan perkara ini yang telah pun sekarang ini berada di SMK Yomping, SMK Yomping setelah mendapat kenaikan pangkat sebagai penolong kanan kurikulum, tahniah. Dan saya percaya di luar sana itu kita ada ramai guru-guru yang berkarya, yang ada kebolehan, yang berkaliber sebenarnya, yang mampu mencorakkan kecemerlangan anak-anak, dan mesti ada sesuatu yang telah dilakukan oleh guru-guru tersebut, terutamanya dari segi meningkatkan keberkesanan penguasaan konsep di kalangan para pelajar. Jadi mesti ada sesuatu inovasi yang telah dilakukan oleh para pendidik di luar sana. Kalau saya ambil skop dalam bidang dalam aspek PDPC, ya. Jadi kita harapkan perkara-perkara ini dapat diketengahkan supaya ianya dapat dikongsi oleh lebih ramai pendidik di daerah Batu Pahat khususnya. Jadi semoga dengan pertandingan anugerah guru inovatif ini, saya mengharapkan guru-guru yang
telah pun melakukan sesuatu inovasi sama ada dalam PDPC ataupun dalam apa jua dalam konteks persekolahan, dapat menengahkan inovasi mereka seperti yang saya katakan tadi, supaya ianya dapat dimanfaatkan oleh para pendidik yang lain. Dan ini juga satu platform bagi guru menengahkan apa yang telah mereka lakukan di sekolah selama ini, di samping kita memberikan penghargaan dan pengiktirafan kepada guru-guru berkenaan. Saya amat mengharapkan semoga pada tahun ini akan ada akan ada penyertaan daripada setiap sekolah. Kita ada 178 kalau tak silap saya sekolah di daerah Batu Pahat. Semoga dengan penyertaan yang berkualiti ini nanti kita dapat sama-sama memacu kecemerlangan anak-anak di daerah Batu Pahat khususnya. Saya rasa itu saja daripada saya. Dan saya serahkan kembali kepada Puan Zanaria. Sekian, terima kasih. Terima kasih Encik Muhammad Nur Ridwan bin Abdullah, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Sis, selaku pengerusi pemuafakatan sekolah, program inovasi dan kajian tindakan. Untuk pengetahuan akan guru semua daerah Batu Pahat, matlamat untuk kita melahirkan guru yang inovatif untuk dalam menghasilkan pelaksanaan kurikulum serta meningkatkan profesionalisme keguruan. Kita dari Pejabat Pendidikan Daerah Batu Pahat akan mengadakan pertandingan anugerah Ekis 2021. Jadi objektif kita mengadakan pertandingan ini memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada guru yang menghasilkan inovasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Yang kedua, kita menggalakkan guru mencipta atau menghasilkan inovasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya, menyediakan ruang dan peluang bagi guru menampilkan hasil inovasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran, dan di samping menyebarkan hasil inovasi guru untuk dimanfaatkan oleh para pendidik. Ya Allah. Tanpa membuang masa, majlis dengan ini majlis seterusnya mempersilakan Encik Muhammad Syarin bin Abdul Karim, Ketua Unit SIC plus TVET, Pejabat Pendidikan Daerah Batu Pahat, untuk menyampaikan taklimat berkaitan pertandingan Anugerah Guru Inovatif bagi tahun 2021. Majlis dengan ini mempersilakan. Terima kasih kepada Puan Zanaria. Okey, clear? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi yang dihormati Pengetua SMK Datuk Sis Encik Muhammad Ridwan bin Abdullah, selaku pengurusi pemuafakatan inovasi dan kajian tindakan daerah Batu Pahat. Kemudian kepada JU Inovasi Daerah Puan Zaliha, yang saya nampak Puan Zaliha tu senyum dah tu. Okey. Kemudian kepada Jawatan Kuasa Inovasi Daerah, nampak macam tak. Jawatan Kuasa Inovasi Daerah yang terdiri daripada urus dia ni adalah unit TVET di PPD Batu Pahat, di mana kami ada 6 orang pegawai yang menguruskan inovasi dan kajian tindakan daerah.
yang dipengungsikan oleh PPD sendirilah. Kemudian kepada penyarah-penyarah inovasi sekolah, para peserta yang ingin menyertai guru besar pengetua yang GPK yang sama-sama dalam taklimat pada pagi ini. Alhamdulillah, sampaikan salam saya dari Tuan KPPD yang hari ini mula bertugas, timbalan PPD bercepat kerana pada hari ini mereka sedang bermesyuarat pengurusan lah. Jadi sampaikan salam daripada beliau supaya majlis kita ini dapat berjalan dengan baik. Okey, untuk makluman semua, pada tahun ni pada tahun lepas kita dah buat bazar inovasi yang disertai oleh kurang 70 peserta lah, 70 peserta daripada seluruh daerah bertempatan, guru-guru daerah bertempatan, daripada prasekolah sampai tingkatan 6. Okey, jadi pada tahun ni kita buka sekali lagi tapi dalam bentuk normal baru, iaitu pertandingan anugerah guru inovatif 2021 peringkat daerah bertempat bersempena dengan sambutan Hari Guru daerah pada tahun ni. Jadi untuk makluman semua, nanti saya share sikit PowerPoint. Okey, nampak Okey. Jadi ini adalah berkaitan dengan matlamat dan objektif program yang kita anjurkan pada tahun ini adalah berkaitan anugerah guru inovatif selaras dengan sambutan Hari Guru peringkat negeri dan kebangsaan, di mana tujuannya adalah untuk melahirkan guru yang mampu menghasilkan inovasi dalam pelaksanaan kurikulum dan dapat meningkatkan profesional keguruan. Terdapat 4 objektif utama, iaitu memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada guru yang menghasilkan inovasi dalam proses PDP, sama ada PDP atau PDPR lah. Maksudnya kalau normal baru yang lepas buat PDPR ada inovasi pun kita terima. Kemudian menggalakkan guru mencipta atau menghasilkan inovasi dalam proses PDP atau PDPR, menyediakan ruang dan peluang bagi guru menampilkan hasil inovasi dalam proses PDP. Okey. Kemudian kita nak menyebar hasil inovasi guru ini untuk dimanfaatkan kepada para pendidik yang lain. Okey. Okey, kita tafsirkan juga berkaitan dengan guru inovatif itu. Apa yang dimaksudkan guru inovatif ya? Di mana guru inovatif ini dapat atau boleh menghasilkan inovasi dalam konteks menterjemahkan kurikulum kebangsaan kepada proses PDP. Maksudnya inovasi yang dibuat tu mesti ada dalam GSKP. Dia tak boleh ambil sukatan lain buat inovasi, dia nak bentang. Boleh juga, tak ada masalah. Tapi dari segi pengiktirafan KPM dalam bentuk guru inovatif ni, sebenarnya guru ni dia mesti diterjemahkan daripada konten GSKP itu sendiri dalam proses PDP. Okay? Dan inovasi yang asli juga, atau penambahbaikan terhadap sesuatu yang sedia ada, meliputi aktiviti pembaharuan dan perubahan positif dalam proses PDP. Jadi dia boleh mencipta inovasi yang baru daripada kemahiran tersebut atau penambahbaikan. Maksudnya tahun lepas dia dah masuk pertandingan, dah buat tapi tak berjaya. Tahun ni dia buat penambahbaikan bagi inovasi tersebut. Contohnya ada komen juri, okey awak kena buat macam ni tambah baik dari segi alat ni dan sebagainya. Jadi dia buat satu penambahbaikan dalam inovasi yang dah terhasil lepas, tapi ada penambahbaikan pun kita anggap sebagai satu perubahan yang positif dalam proses PDP yang kita namakan juga sebagai inovasi. Okay. Dan satu lagi adalah inovasi dari segi bahan. Maksudnya bahan. Maksudnya bahan tu benda yang boleh dipegang. Maksudnya benda maujud. Alat dan sebagainya lah. Kaedah, cara, strategi dan sebagainya untuk meningkatkan keberkesanan proses PDP. Okey. Contoh ada orang kata
dah mengira guna jari kan. Ni kita buat inovasi penambahbaikan tak guna jari, mungkin guna rambut kan. Bilang rambut kedai pandailah kita buat inovasi kan. Yang penting inovasi tu mesti berkait dengan kemahiran dalam DSKP. Kita tak nak anyway, tapi dalam DSKP tak ada kemahiran tu. Jadi itu tidak dimaksudkan dalam guru inovatif dalam anugerah ni. Okay, ini adalah garis masa penilaian bahan anugerah guru inovatif 2021. Okay. Jadi ini tarikh-tarikh yang telah dibincangkan di peringkat jawatankuasa pada hari ini adalah taklimat pencalonan kepada AGI dalam atau PDPR kepada sekolah sertai. Tapi kita rekod kita pun macam tak sampai tak sampai 100. Okey. Jadi tak apalah, tapi kita dah maklumkan dalam grup kumpulan Telegram dan surat-surat pun kita dah hantar, maka kita harap semua sekolah akan dapat ada kereta api lalu kat mana ni. Okey. Saya harap setiap sekolah akan bersama dalam penyertaan ini. Kalau boleh hasilkan satu dalam bentuk individu dan satu dalam bentuk kumpulan. Okey, katakan sekolah SK Sejagung contohnya kan. Okey. Jadi kategori apa dia ada? Prasekolah, sekolah rendah dan kumpulan yang dia boleh masuk. Okey, jadi ada 3 kategori. Jadi dia mungkin dia pilih lah sama ada prasekolah ke sekolah rendah ni darjah 1 sampai darjah 6 atau pendidikan khas. Kita ada setengah guru yang tanya pendidikan khas macam mana, ada anugerah khusus tak? Dia masuk dalam kategori sama ada pendidikan khas sekolah rendah atau kategori sekolah menengah. Jangan salah satulah. Kalau pendidikan khas tu sekolah menengah, maka dia akan masuk kategori individu sekolah menengah lah. Okay? Kalau pendidikan khas itu dihasilkan oleh guru, dalam bentuk kumpulan, maka semua kategori akan masuk dalam kumpulan. Okey, contohnya prasekolah. Ada 2 orang yang ahli dalam tu, tandingan tu, maka dia tak jatuh dalam kategori prasekolah, dia terjatuh pada dalam kategori kumpulan. Jadi kena fahamlah. Jadi kalau misalnya kata kalau boleh setiap sekolah masuk penyertaan dalam setiap kategori yang ada, yang boleh dimasuklah. Contohnya tadi saya cakap sekolah rendah boleh masuk prasekolah, kategori sekolah rendah dan kumpulan ada 3. Dia kalau boleh masuk 3-3. Kalau dia nak hantar ada 5 penyertaan, 2 prasekolah, 2 kumpulan, 1 kategori rendah, pun boleh, tak ada masalah. Mana lebih daripada 1 atau 2 pun boleh. Mana nak hantar 10 penyertaan sekolah tu pun tak ada masalah. Bagi saya, kita nak membugarkan, bagi peluang kepada guru-guru untuk menghasilkan inovasi. Mungkin ada yang tidak memenuhi kriteria dan sebagainya, tak apa. Nanti kita akan bantu dari segi pelaksanaan dan membuat kita kerja bahan dan sebagainya. Yang penting kita nak idea inovasi itu telah dijalankan dalam PDP. Kadang setengah cikgu ni dia tak tahu, dia buat tapi dia tak tahu nak mengolah dalam bentuk penyertaan dan sebagainya. Okey. Jadi saya harap semua peserta daripada setiap sekolah dapat menghasilkan inovasi. Jadi inovasi ni kalau boleh tahun lepas lah. Maknanya yang tahun ni macam tak sempat kan. Maknanya tahun lepas, tahun apa yang dah buat yang ada rasa inovasi, boleh fikirkan. Kita dah menghantar itu hari berkaitan dengan surat awal inovasi pada 28 bulan tutup. Tapi kita dah lanjutkan pada 15 Mac. Maknanya ada lebih kurang 15 hari lagi ke hadapan. Dan kita dah menyediakan satu laman web Google Site berkaitan dengan maklumat-maklumat berkaitan inovasi ini. Jadi setiap sekolah atau guru yang nak menjadi boleh pergi ke laman web Google Site tu untuk mendapatkan maklumat lanjut. Okey. Dalam
Google Site tu dah disediakan satu link Google Form berkaitan dengan pendaftaran. Kedua, borang-borang penyertaan yang sepatutnya disediakan oleh setiap peserta. Jadi saya harap semua ni ada bising sekejap Okey. Jadi saya harap semua peserta dapat bersedia awal lah. Sebab 15 Mac tutup, kita akan semak dan melihat ada, kadang dia masuk Google Form. Katakan ada peserta 100. Ini isu yang kita bawa daripada tahun lepas lah. Yang nak masuk ramai. Pengetua guru besar dia suruh masuk penyelaras. Dia kata nak masuk. Dia hantar Google Form. Tapi kertas kerja, borang penyertaan dia tak isi. Jadi paksa kita hubungi, suruh dia hantar dan sebagainya lah. Kalau ikutkan contoh tahun lepas ada penyertaan hampir 100. Tapi yang hantar dalam 60. Yang kita pun minta dia buat, kita bantu dia dan baiki. Alhamdulillah benda tu bertambah lah. Jadi kita dalam tempoh 15 Mac, penghantaran Google Form tu isi awal dan kalau boleh 15 Mac semua bahan-bahan dalam bentuk borang pendaftaran dan borang-borang penyertaan yang kita suruh lampirkan penerangan inovasi dan sebagainya, kita kerja tu dapat hantar sebelum 15 Mac untuk memudahkan pihak jawatan kuasa induk untuk menyenaraikan inovasi-inovasi yang lengkap untuk dibuat penilaian pada pusingan pertama. Jadi pusingan pertama kita untuk penilaian anugerah guru inovatif ini adalah pada 21 Mac. Pada 21 Mac, panel juri akan membuat saringan awal. Pada 21 Mac, berdasarkan bahan 15 Mac tadi yang lengkap, kita akan buat saringan. Okey. dalam pusingan pertama ni, pihak juri akan memilih 5 terbaik daripada setiap kategori bagi penilaian akhir pada 8 April. Okey, ini adalah kita punya perbincangan awal lah. Okey. Tetapi kalau kita lihat berita-berita yang tular ni, ada kemungkinan seminar dan sebagainya boleh diadakan selepas pada 5 bulan Mac. Kita pun tak tahu. Walaupun PKP ni dibenarkan. Jadi kita bercadang memanglah nak bagi semua peluang peserta yang menyertai anugerah inovasi guru inovatif ni untuk membuat persembahan dalam pembentakan mereka dalam bentuk bazar seperti tahun lepas lah. Bazar inovasi kita panggil semua kumpul. Tapi mungkin kita pilih tempat yang lebih selesa, yang ada penjarakan dan sebagainya. Kita tunggu pada perkembangan dari masa ke semasa. Tapi pada asasnya kita tutup 15 dan panel akan buat pusingan pertama pada 21, sama ada kita nak memilih 5 terbaik atau bagi peluang semua membentang. Pada 8 April itu kita akan menunggu daripada masa ke semasa apa-apa keputusan di peringkat induk lah. Okay? Jadi cuma di peringkat sekolah diharap sentiasa menambah baik bahan. Sebab dia bagi saya lah, kita bukan saja untuk pertandingan. Maksudnya benda tu kita dah guna. Sentiasa buat penambahbaikan agar benda tu menjadi lebih cantik, kreatif, menarik murid-murid, membantu menguasai kemahiran dan sebagainya lah. Okey, kemudian penilaian akhir ini, cadangan awal ialah pada 8 April, di mana 5 setiap kategori terakhir akan mempersembahkan pembentangan dalam bentuk online. Jadi sama ada online tu bahan dalam bentuk video atau sebagainya, itu nanti kita akan putuskan dalam penilaian pusingan pertama lah untuk pengambilan semasa. Setakat ni pembentangan 8 April adalah dalam bentuk online. Okey.
Jadi setiap peserta akan mentausiah online bahan-bahan inovasi mereka. Okey, kemudian kita akan hantar bahan-bahan tersebut ke Jabatan Perikanan Johor untuk mewakili daerah Batu Pahat. Maknanya satu kategori, satu pemenang, satu wakil untuk ke peringkat negeri Johor pada 12 April bagi anugerah inovasi peringkat negeri. Okay. Setakat ni garis masa tu lah. Cuma setakat ni kita pegang garis masa yang ada ni. Okay. Kemudian sama ada pelaksanaannya dalam bentuk online, kita pegang dulu. Kalau ada perubahan, kita akan maklumkan dari masa ke semasa. Okay. Jadi ini adalah keputusan atau wakil guru yang menyertai anugerah guru inovatif daerah Batu Pahat ke sambutan perayaan guru peringkat negeri Johor. Jadi kita maklum bahawa daripada sekolah rendah, prasekolah, Liu Shooting dari STPC Kangkar Baru, Muhammad Zahari Abu Bakar Betji, individu sekolah rendah dari SP Sri Sekawan Desa, Darfash Zira, individu menengah, tajuknya Numbering, SMK Tuku Muhammad. Kumpulan terdiri daripada 3 orang, Azman bin Saleh, Masko Osman, Hernisham bin Samsudin, Duk Serata dari SK Aitam, dan kategori Pra University, Cho Le In, Optic Slider dari SMK Datuk Bentara Luar. Jadi dalam pertandingan ni dari peringkat negeri, Prayu telah meraih tempat pertama, maknanya Johan Negeri, Chu Le In, dan kemudian kumpulan daripada SK Aita mendapat naib Johan. Jadi tahniah saya ucapkan kepada kedua peserta dan kepada 3 kategori lagi walaupun tak Johan tapi telah menyumbang kepada daerah Batu Pahat. Mungkin dapat nombor 2, nombor 3 dan sebagainya. Jadi buat penambahbaikan dalam bentuk yang baru. Mungkin boleh kita kembangkan lagi inovasi mereka. Jadi dan juga rakan-rakan lain boleh tambah baik. Yang lepas dah hantar 60 penyertaan tu, hantar semula. Apa penambahbaikan buat? Mungkin ada yang rasa kekurangan. Buat penambahbaikan, masuk semula. Okey. Kemudian dalam pada tahun ini juga anugerah guru inovasi peringkat kebangsaan, sebenarnya Hari Guru Peringkat Kebangsaan, Cikgu Chu Le In daripada Prayu dari SMK Datuk Bentara Luar telah dicalonkan untuk peringkat kebangsaan. Jadi Cikgu Chu Le ini mewakili daerah negeri Johor lah dalam anugerah guru inovasi kebangsaan pada 2021 pada tahun ni lah. Jadi kita doakanlah supaya Cikgu Chu Le In dari SMK Datuk Bentara Luar dapat keputusan yang baik dalam peringkat kebangsaan. Jadi untuk Prayu ni tahun ni dia dikembangkan lagi. Prayu ni dinamakan lepasan menengah. Jadi college vocational pun boleh menyertai. Jadi saya bukalah pada guru-guru di kolej vocational untuk sama-sama menyertai kategori lepasan menengah individu ni. Okey. Jadi seterusnya ialah anak guru. Okey, ini adalah site pertandingan cerita tadi. Google Site ni cikgu boleh masuk dalam Google Site ni, dia punya alamat dah kita kongsikan dalam grup Telegram, dan peserta diminta mengisi Google Form yang disertakan dalam Google Site tersebut. Okay. Jadi saya rasa cikgu nanti boleh semak lah. Okay. Kemudian ini JU Inovasi Daerah. Tadi Cikgu Zaleha Harun, IPK Koko, SMK Yomping, Tania, Cikgu Fauziana, IPK Ham,
SK Seri Bertam. Cikgu Roswadi Dagang, SMK Pengurusan. Dia ni guru GC Perniagaan, GC Perniagaan. Dan Cikgu Asyadul Asraf dari SMK Tun Sadun. Ini 4 orang JU di peringkat daerah, antara juri-juri yang kita akan minta bantuan daripada beliau lah. Okey. Jadi saya rasa itu saja daripada saya. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang menjayakan program ini, terutamanya Puan Zalina, Puan Danaria, Unity Bank khususnya pada Nilam, Zalita, Puan Fiza, lupa lah ya. Dan sektor-sektor pembelajaran dan kepada PPD Batu Pahat, kepada guru, pengetua, guru besar, guru-guru JU daerah yang sama-sama untuk menjayakan program pada hari ini. Kepada pengurusi pemufakatan, Cik Muhammad Ridwan, terima kasih. Harap the best tahun ni. Jadi kalau kita sentiasa bekerjasama, saya dengar Cikgu Zalina berulang-alik 3-4 kali ke sana kan, nak mujuk entah apa, saya pun tak tahu kan. Okey, jadi tolak terima kasih atas kerjasama. Jadi semoga apa yang kita sebab Puan Zaliha dia dulu kat situ, dia dah hilang. Jadi dah macam sekarang ni asosiasinya Dr. Asmiza kan. Jadi Dr. Asmiza nanti boleh bantu Cikgu Ridwan. Okey, itu saja dari saya. Terima kasih semua. Saya serah balik pada pengurusi, Puan Zana. Silakan. Terima kasih Encik Muhammad Syarin bin Abdul Karim atas taklimat beliau itu tadi. Ya, kami di sektor pembelajaran Batu Pahat bekerja berdasarkan data ya. Semasa dialog prestasi sekolah, kami mendapati ada beberapa sekolah yang mungkin menunjukkan peningkatan prestasi di dalam subjek masing-masing. Jadi daripada data prestasi itu, guru-guru yang menunjukkan peningkatan prestasi mungkin ditawarkannya, mungkin boleh kongsi amalan baik yang dilakukan di sekolah. Jadi daripada amalan baik tersebut, guru-guru dokumentasikan dengan kemas untuk menghasilkan kajian tindakan dan inovasi. Kadang-kadang inovasi yang kita hasilkan ini boleh merentasi beberapa subjek mata pelajaran lain ya, insya-Allah. Seterusnya, majlis mempersilakan Puan Zaliha Harun, sahabat lama saya, guru penolong kanan Koko SMK Yomping. Tahniah Puan Zaliha Harun atas kenaikan pangkat. Dan guru inovatif kita seterusnya ialah yang saya nak perkenalkan ialah Encik Asyadul dan Tuan Haji Roswadi Dagang, subjek perniagaan. Okey, seterusnya saya mempersilakan Puan Zaliha Harun untuk menyampaikan dan berkongsi maklumat berkaitan inovasi ya, insya-Allah. Majlis dengan ini mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Cikgu Muhammad Nur Ridwan bin Abdullah, Pengetua SMK Datuk Sid, pengetua lama saya, yang selaku pengerusi pemufakatan kajian tindakan dan inovasi daerah Batu Pahat, yang dihormati Cik Muhammad Syarin bin Abdul Karim, Ketua Unit SIC, CIVET PPD Batu Pahat, selaku penyelaras kajian tindakan dan inovasi daerah Batu Pahat, pegawai-pegawai SIC, TVET, PPD Batu Pahat, rakan-rakan jurulatih yang ada bersama dalam mesyuarat pagi ini, Cikgu Roswadi Dagang dan Cikgu Arsyadul Asraf Osman. Saya menyampaikan salam takzim Cikgu Fauziahna binti Rosmin kerana beliau agak sibuk ya pagi ini, kerana Cikgu Fauziahna ialah PKM, jadi esok dah mula sekolah, jadi hari ini dia berperang lah dengan SOP ya. Juga penyelaras inovasi sekolah daerah Batu Pahat, juga peserta inovasi. Saya dimaklumkan sepatutnya ada peserta juga yang akan mengikuti taklimat pada pagi ini. Jadi salam perkenalan dari saya Cikgu Zaliha. Terima kasih atas ucapan tahniah itu tadi ya. Saya baru saja berpindah dari SMK
Datuk Syed ke SMK Yomping bermula 3 Januari 2021. Okey, jadi saya kongsikan sedikit taklimat berkenaan dengan kajian tindakan. Kajian tindakan pula. Inovasi ya. Sasul saya. Okey, nampak tak paparan yang saya kongsikan di sini? Mau respon? Nampak. Nampak ya? Okey, saya teruskan. Okey, jelas. Ya. Taklimat pencalonan Anugerah Guru Inovatif AGI bagi tahun 2021. Jadi kalau disebutkan tadi ya, kita ada dengar beberapa istilah inovasi dan amalan baik ya. Apakah perbezaan? Sebelum itu kita pergi dulu kepada istilah mengenali istilah inovasi, kajian tindakan dan apa itu amalan baik. Okey. Jadi amalan baik itu sebenarnya ialah cetusan idea kreatif ya, dan dia boleh terdiri daripada satu prosedur, satu sistem atau kaedah atau juga cara kerja. Boleh juga berupa produk. Tak semestinya kalau kita nak buat inovasi tu dia mesti ada satu produk yang gah yang kita boleh pegang macam tu. Dan tentunya inovasi itu mestilah bertujuan untuk meningkatkan kualiti dan produktiviti organisasi. Jadi dari skop pendidikan, peningkatan kualiti itu merujuk kepada penambahbaikan PDPC ya. Itulah inovasi. Seterusnya apa itu amalan baik? Tadi Cikgu Zanaria ada sebut tentang amalan baik. Jadi apa itu pula amalan baik? Amalan baik itu adalah kaedah atau set prosedur beberapa langkah yang memberikan hasil paling berkesan untuk melaksanakan tugas. Jadi sekolah-sekolah yang biasa pencapaian pemeriksaannya baik, dia mungkin ada amalan baik yang boleh dikongsikan nantinya bersama rakan-rakan yang lain ya. Dan seterusnya ialah kajian tindakan ya. Saya juga adalah merupakan jurulatih kajian tindakan. Sebelum ini saya memegang setiausaha kajian tindakan agak lama. Jadi kalau dalam percakapan saya, walaupun dalam taklimat inovasi asyik tersebut kajian tindakan ya, maafkan saya ya. Jadi kajian tindakan tu merupakan satu proses yang berterusan. Kalau dilihat dalam paparan ini ya, rangkaian kajian tindakan dari segi mulai mereflect, merancang, bertindak, memerhati, dan proses itu adalah satu proses yang berterusan ya, satu kitaran. Dan dalam melaksanakan kajian tindakan, kita akan ada satu intervensi yang bertujuan untuk meningkatkan kualiti amalan masing-masing. Dan di sinilah lahirnya dalam intervensi ini, di sinilah ya. Okey, mengapa kita perlu berinovasi? Yang pertama, inovasi itu mungkin menghasilkan satu pengetahuan yang baru dan menghasilkan produk yang lebih baik. Dan kita berinovasi, bila kita berinovasi apabila kita ada menghadapi satu masalah, satu isu, jadi inovasi itu kita harapkan dapat menyelesaikan isu atau masalah yang kita hadapi dan bagi memenuhi keperluan, menambah baik perkhidmatan dan juga kepuasan pelanggan. Jadi sebagai seorang guru, kepuasan pelanggan utama kita adalah murid-murid ya. Jadi seperti yang ditaklimatkan oleh Cik Syarin tadi, kategori yang dipertandingkan ada untuk tahun ini ya, ada 5 kategori. Ada kategori tambahan bermula tahun lepas. Jadi kategori yang dipertandingkan adalah kategori individu prasekolah, individu sekolah menengah, individu sekolah rendah dan perayu dan juga kumpulan. Jadi syarat-syarat pertandingan yang perlu diambil maklum oleh semua peserta dan juga mungkin oleh penyelaras inovasi sekolah. Inovasi yang dihasilkan mestilah boleh meningkatkan kefahaman konsep melalui PDPC berkesan ya, meningkatkan kefahaman murid, dan ianya bukan satu usaha untuk memudahkan murid menjawab soalan peperiksaan. Di sini selalunya timbul bila isu yang timbul bila kita lihat bila cikgu berinovasi, dia punya tujuan dia mesti nak biar murid tu senang nak jawab periksa. Itu adalah satu tanggapan yang silap ya tentang inovasi.
dan ianya mesti merupakan inovasi calon sendiri dan tidak diambil daripada inovasi orang lain, ya, ciplak daripada bahan sumber lain dan belum pernah ada di dalam pasaran. Jadi kan sebelum ini saya mendapat pertanyaan dari Cikgu Zalina. Dia kata kena ada peserta tanya, dah bertahun-tahun dia hantar. Dia kerap hantar pertandingan, hantar penyertaan inovasi. Kenapa tak pernah menang, ya? Mungkin juga sebabnya, antara sebabnya ialah inovasi itu pihak juri menjumpai inovasi yang seumpamanya, ya. Okey, calon yang siapa yang tidak layak dicalonkan atau dipertandingkan, ya. Contoh yang pertama yang tidak layak ialah inovasi yang pernah memenangi tempat pertama, kedua atau ketiga, ya, dalam pertandingan ini, iaitu pertandingan di peringkat daerah ataupun pertandingan lain di peringkat kebangsaan atau antarabangsa di peringkat yang lebih tinggi, ya, dah pernah memenangi tempat pertama hingga tempat ketiga, maka tidak lagi layak untuk dipertandingkan. Dan juga inovasi yang sama dan pernah dicalon dalam pertandingan ini. Tahun lepas masuk tak menang, tahun ni masuk lagi. Inovasi yang sama tanpa membuat penambahbaikan, maka inovasi itu tidak layak untuk dipertandingkan. Yang ada dalam pasaran, contoh dah jual dekat Shopee, dekat Lazada dah jual, ya. Jadi tak layak lagi dipertandingkan. Okey, seterusnya ialah calon. Calon mestilah guru sekolah kerajaan atau sekolah bantuan kerajaan. Okey, sekolah kerajaan atau sekolah bantuan kerajaan. Jadi di sini kata kuncinya ialah guru. Jadi saya suka nak mengingatkan di sini, ya, bagi kategori kumpulan, nantinya ada pula sekolah, dia kata boleh tak saya pembantu makmal saya mengikuti pertandingan ni sebab kita buat bersamalah dengan pembantu makmal. Jadi pembantu makmal tidak dibenarkan masuk bertanding, ya. Jadi mestilah guru, ya. Mestilah guru, tak boleh, ya. Apatah lagi makcik kantin, jangan ajak makcik kantin buat inovasi, ya. Jadi mestilah guru, ya. Bagi kategori kumpulan dan bilangan ahli adalah 2 hingga 3 orang sahaja. Dan syarat seterusnya mesti dari sekolah yang sama. Tak boleh sekolah SMK Datuk Syed berkolaborasi dengan SMYP untuk hasilkan satu inovasi, tak boleh, ya. Jadi kita hantar asing-asing, satu sekolah, satu kumpulan. Mesti ahli datang dari kumpulan yang dari sekolah yang sama. Okey, saya teruskan. Jadi kriteria permarkahan. Jadi saya rasa peserta-peserta dan juga penyelaras inovasi sedia maklum. Puan Zalina pun ada kongsikan saya rasa maklumat tentang ini. Okey, jadi dari segi pemarkahan, kreativiti dan inovasi 30%, bentuk inovasi, kebolehkelaksanaan, ya. Kalau kita lihat inovasi itu memang boleh digunakan, jadi 20%, keberkesanan pengajaran guru 15%, keberkesanan pembelajaran murid, potensi inovasi disebar luas dan keberkesanan kos. Jadi kita lihat ada dua perkara di sini, keberkesanan pengajaran guru dan keberkesanan pembelajaran murid. Kedua-dua ini memerlukan sokongan data. Yang ini yang selalunya tak ada, bagi peserta-peserta inovasi gagal menyediakan untuk sub-inovator. Saya laju sangat ke? Senyap je, saya tiba-tiba saya rasa macam saya bercakap sendiri. Okey, untuk orang pencalonan, kita ada 2 yang dilampirkan oleh PPD Batu Pahat. Yang pertama ialah lampiran A, maklumat calon, dan bahagian kedua ialah lampiran B, penerangan inovasi. Jadi lampiran lampiran A, jadi guru perlu tik, ya, ikut kategori yang dipertandingkan. Jadi individu prasekolah, individu rendah, menengah, kumpulan, dan ini adalah satu kategori baru, individu lepasan menengah. Ya, jadi ada di sini ada 3 peserta, nama sekolah, nama calon, ada 3 borang lah, ya. 3 di sini nama calon boleh letakkan 3 dalam kategori kumpulan, ya, lampiran A. Seterusnya ialah lampiran B. Lampiran B ini adalah tentang penerangan inovasi. Jadi jika dilihat ni, peserta-peserta inovasi perlu menerangkan
hasil inovasi mereka, di mana kalau dilihat dalam penerangan ini, it's totally ianya adalah sepenuhnya bergantung kepada kreativiti guru untuk membuat penulisan, kerana bagi pertandingan inovasi tidak ada format khusus penulisan penerangan inovasi, tidak seperti kajian tindakan sebab kalau tuan-tuan dan puan-puan menyertai pertandingan kajian tindakan, formatnya mestilah format EPRP, iaitu hanya ada 6 perkara dalam penulisan tersebut. Tapi dari segi penyertaan pertandingan inovasi, asalkan guru-guru dapat menyertakan 8 perkara dari segi kategori pertandingan, sinopsis, objektif, kumpulan sasaran, latar belakang, yang ni kronologi, hasilkan dari awal sampai akhir terhasilnya inovasi tersebut serta masalah yang ditangani dan huraiannya. Jadi saya suka nak ingatkan di sini, bagi penerangan inovasi tiada format khusus untuk penulisan penerangan inovasi. Dan penerangan boleh disokong dengan gambar, carta, video atau persembahan secara grafik. Okey. Tadinya ada disebutkan oleh Cik Syahrin di mana guru-guru boleh kongsikan video ataupun gambar persembahan grafik mereka dalam Google Drive, ataupun cikgu boleh muat naik ke sama ada di Facebook ataupun di YouTube, dan kemudiannya kongsikan link yang cikgu upload tu kepada pihak pengurusan, pihak urus setiap pertandingan. Jadi di sini saya kongsikan satu video yang telah dikongsikan oleh rakan saya, Cikgu Yusnita dari SMK Datuk Menteri dalam pertandingan inovasi yang telah disertai oleh Cikgu Yusnita ya. Ini sebagai contoh sahaja. Saya mungkin tak akan paparkan sehingga habis ya. Okay, saya kan sikitlah. Betul ni nanti kita ya. Okey. So, pertandingan ini hasil tugasan sharekan kepada Jantra dan okey. Cikgu-cikgu nampak kan tadi saya share video tu? Macam tak ada lah. Oh, macam tak ada? Nampak Puan, tak ada. Tak ada. nampak. Nampak. Okey. Belum lagi, tak nampak lagi lah. Ini macam super kot, lain-lain. Kan? Okey, sekejap. Sekejap, Puan. Assalamualaikum. Saya rasa saya patut sharekan sekejap ya. Jadi tadi saya sharekan borang pun tak nampak lah ya. Sebab saya silap sharekan. Okey, tak apa. Saya cuba semula ya. Nampak ke Cikgu Ridwan? Cikgu Rizwan? Cikgu yang ada tugas ada pada sekolah nampak ke? Okey, sudah nampak, dah nampak. Nampak.
Okay, saya cepatkan sikit. Videonya tak ada suara ya? Video tak ada suara. Okey, tak apa. Nanti saya mungkin akan boleh kongsikan video tersebut dalam grup Telegram ya. Okey, saya ulang semula tadi lampiran B. Okey, ini paparan, nampak lampiran B? Saya rasa tadi pun saya kongsikan tak nampak. Okey, saya sedang kongsikan lampiran B. Ini adalah perkara-perkara yang perlu ada dalam penulisan penerangan inovasi cikgu. Okey. Jadi saya teruskan. Jadi antara kelemahan, isu kelemahan peserta-peserta inovasi yang lalu yang mungkin menjadi pertanyaan ya, tanda soal kenapa rakan-rakan yang telah menyertai dan mungkin inovasinya begitukah tapi kenapa tak boleh menang ya. Jadi antara kelemahan dia ialah bahan inovasi itu tidak disertakan dengan penerangan inovasi, iaitu tak ada manual. Ya, jadi pihak juri pun tak tahu bagaimanakah inovasi itu berfungsi ya, sebab tidak ada disertakan penerangan tentang inovasi. Seterusnya, inovasi tidak disokong oleh data ya, tidak ada ujian pra dan ujian pasca bagi hasil inovasi. Jadi kalau dilihat di sini slide yang sebelumnya saya kongsikan tentang bukti ya. Keberkesanan inovasi itu diukur dari segi keberkesanan PDPC guru dan juga keberkesanan pembelajaran murid. Jadi data inovasi itu disokong oleh data ujian pra dan ujian pasca. Okey, seterusnya sampel terlalu kecil. Jadi bagi kalau ada ujian pun ada data sampelnya terlalu kecil, iaitu less than 10 orang, kurang daripada 10 orang. Jadi cikgu ingat, kalau ini adalah pertandingan kajian tindakan hanya menggunakan sampel yang kecil. Tetapi bagi Assalamualaikum Puan. Boleh saya mencela tak? Ya. Okey, bila kita sebut pasal sampel, sekarang ni dalam musim yang belum kita ada PDP secara bersemuka. Ya. Jadi data kajian tu kita nak ambil daripada mana? Kita tak boleh buat assumption, betul tak? Ya, betul. Jadi macam mana tu? Okay, sebab kita dah nak mula 15 Mac kan tarikh akhirnya. Jadi agak berlaku kesukaran kat sikit lah, kecuali kalau guru-guru tersebut bila dia jalankan PDPR dia boleh dapatkan data. Okey, itu mungkin boleh. Okey. Nanti saya jawab soalan kemudian. Boleh? Nanti saya tunjukkan semula video daripada Cikgu Yusnita tadi. Okey, sebenarnya untuk sampel tidak semestinya cikgu perlukan bersemuka. Okay, tadi ada juga diingatkan oleh Cikgu Syarin tadi yang tentang inovasi itu kemungkinannya telah dilaksanakan pada tahun lepas, jadi itu tak ada masalah. Okey, kalau inovasi itu adalah inovasi satu yang baru cikgu hasilkan tahun ni, bagaimana cikgu nak dapatkan data? Nanti saya kongsikan semula video daripada Cikgu Yusnita bahagian itu. Ya, cikgu nanti saya tunjukkan video bahagian bagaimana dia mendapat ujian pra dan ujian pasca. Ya cikgu, saya hutang dulu untuk jawapan bagi soalan itu. Okey, saya sambung sedikit. Bahan inovasi itu tidak dikongsi atau disebar luas. Dibuat untuk sendiri je. Guna di sekolah sendiri saja. Tidak pernah disebar luas. Okey. Dan isu yang dapat diselesaikan oleh bahan inovasi terlalu banyak.
ibaratnya cikgu, bila kita menyertai pertandingan inovasi ni, ibaratnya macam kita jual produk. Contohlah Cikgu Zaliha hari ni dia jual produk kecantikan. Produk kecantikan, tepek-tepek muka jadi cantik. Tapi bila saya promotkan produk saya kata kalau Puan ambil ubat ni, Puan boleh cantik dari hujung rambut sampai ke hujung kaki. Jadi tu macam berlebih-lebih lah. Satu botol ubat boleh rawat penyakit jantung, penyakit kencing manis, COVID-19 semua boleh ubat. Tu macam terlalu berlebihan lah. Jadi bila isu yang dapat diselesaikan oleh bahan tu banyak sangat. Terlalu banyak jadi tak fokus. Dan bahan inovasi tidak boleh diguna oleh mata pelajaran lain. Ini bonus Tak semestinya kalau tak boleh diguna oleh mata pelajaran lain tak boleh menang. Tetapinya kalau inovasi cikgu tu boleh digunakan merentas mata pelajaran adalah lebih baik. Itu bonus lah sebagai contoh saya hasilkan satu inovasi untuk mata pelajaran matematik, nanti mata pelajaran sejarah pun boleh gunakan kaedah inovasi yang saya ciptakan itu. Jadi itu satu bonus bagi inovasi cikgu. Dan ini contoh rekod penyebar luasan bagi inovasi Bernulis Chamber. Ini salah satu daripada inovasi yang saya pernah hasilkan dulu. Okey, ini hanya contoh cikgu. Apa yang cikgu boleh gunakan, apa yang cikgu boleh buat. Okey, masa ni saya telah buat pameran. Jadi salah satu daripada responden saya ialah Tuan Amiruddin Adam masa tu beliau sebagai JPN Johor pengarah JPN Johor. Jadi nampaklah di situ yang inovasi saya telah pun dikongsikan, tak kisah dalam bentuk apa Kalau cikgu dah pernah kongsikan di Facebook contohnya, tentu ada yang komen kan di bawah tu. Itu pun boleh jadi sebagai rekod penebar luasan Seterusnya kelemahannya sewaktu pembentangan tiada keyakinan diri sewaktu pembentangan. Awak nak jual produk awak ni, sekarang bila saya tanya awak pun tak rasa confident nak bentangkan, tak rasa confident dengan produk sendiri. Jual ubat produk kecantikan tapi awak pun dirasa diri awak tak cantik, rasa macam tu. Jadi tak ada keyakinan diri sewaktu pembentangan. Seterusnya ialah ciplak bahan inovasi. Juri telah mendapati bahan inovasi tu telah ada pun di pasaran. Tak kira lah mungkin cikgu katakan cikgu declare yang saya tak pernah tahu pun produk ni ada di pasaran, tapi pihak juri kalau didapati pihak juri tahu bahawa produk itu telah pun pernah ada di pasaran, maka tak diterimalah sebagai inovasi cikgu Dan ada juga yang peserta yang dia declare sebagai itu adalah satu inovasi, tetapi pihak juri mendapati bahawa sebenarnya peserta itu hanya menggunakan teknologi. Dia gunakan saja teknologi itu dan dia bukan dia cipta satu teknologi baru dia hanya menggunakan teknologi. Jadi itu juga bukan satu inovasi ciptaannya. Dan yang ni serius inovasi tidak selamat kepada pengguna. Yang ini kes wujud apabila biasanya guru-guru prasekolah kerap menghasilkan inovasi yang memerlukan aktiviti hands on kadang-kadang ada tiny part bahagian-bahagian kecil yang tidak selamat kepada murid-murid sekolah rendah atau prasekolah ataupun kepada pengguna lah. Jadi bila tak selamat jadi kita pun ada kelemahannya Jadi banyak juga aspek yang dititik beratkan dalam penghasilan inovasi yang baik Okey, saya rasa ini saja, tapi saya janji tadi saya nak jawab persoalan cikgu untuk mendapatkan data Okey, saya kongsikan semula video. Tapi saya pun pelik kenapa video tu tak ada suara tapi tak apa. Saya boleh juga Okey, saya sharekan bahagian yang okey.
Kalau dilihat pada video ini, kelas pembelajaran inovasi Cikgu Yusnita diguna pakai semasa PKP fasa pertama, di mana murid-murid menghantarkan tugasan secara online. Murid-murid menghantarkan tugasan secara online, snap and share dalam bentuk dalam WhatsApp ataupun Telegram. Dan kemudiannya baru cikgu use membuat analisis data. Ini adalah salah satu daripada contoh bagaimana cikgu boleh mendapatkan data bagi menyokong keberkesanan inovasi cikgu. Jadi tidak semestinya untuk mendapatkan data guru perlu PDP secara bersemuka. Ini salah satu contoh yang apa yang dihasilkan oleh Cikgu Yus. Kemudiannya barulah dibuat secara analisis dalam bentuk jadual Genpra. Dan untuk makluman cikgu, keseluruhan proses penghasilan inovasi ini dilaksanakan sepanjang tempoh PKP fasa pertama. Ya. Jadi saya harap saya telah pun menjawab persoalan cikgu-cikgu tadi berkenaan tentang bagaimana nak mendapatkan data untuk menyokong inovasi cikgu. Okey, kemudian saya ingin ingatkan juga untuk penghasilan video, diharap video yang dikongsikan tu berdurasi antara 3 hingga 5 minit sahaja. Jangan hasilkan video yang sampai 1 jam. Panel pun tak ada masa nak duduk sampai 1 jam untuk tengok menilai video yang sampai begitu lama. Jadi untuk ingatan, saya rasa sekiranya guru-guru berniat untuk menghasilkan video bagi menyokong inovasi cikgu-cikgu, video itu bolehlah dihasilkan dalam durasi 3 hingga 5 minit saja. Jadi saya rasa itu saja perkongsian dan taklimat daripada saya. Mungkin saya boleh saya mencelah sikit tak? Ya. Tadi dalam persembahan video Puan Zaliha tadi ada disebutkan tentang selamat kan? Maksudnya mestilah selamat digunakan kan? Ya. Oleh murid-murid. Sekarang kan musim COVID, saya percaya akan ada inovasi yang akan melibatkan sentuhan ke atas bahan-bahan inovasi cikgu-cikgu ni. Jadi ada isu tak untuk tahun ini punya pertandingan? Ya, isu keselamatan COVID-19 juga perlu dititik beratkan. Okey Puan, terima kasih. Adalah lebih baiklah kalau inovasi yang dihasilkan itu adalah inovasi yang mengikut perkembangan pendidikan semasa sebab sekarang kita menuju kepada era PDPR PDP secara online dan juga kita masih terikat dengan SOP COVID-19. Jadi perkara-perkara begini perlulah dititik beratkan oleh semua peserta. Ya, terima kasih atas soalan. Puan, saya ada satu soalan. Ya, siapa? Kenalkan diri dulu. Nama saya Cikgu Farida. Saya nak tanya berkenaan sampel tu. Macam saya, murid pemilihan saya memang kurang daripada 10 orang. Jadi macam mana Puan? Sampel memang kurang daripada 10 orang sebab murid memang macam tu saja ya. Okay. Sebab saya kelas pemulihan khas. Okey. Kalau murid sampel cikgu yang cikgu ada di sekolah memang kurang daripada 10, cikgu boleh sokong dengan perkongsian. Tanya kau apa cak dalai juga juga. Siapa cakap tu? Biasa kata dosen dalai comel lagi cikgu. Saya tahu kita je. Maaf ya, saya ada dengar apa cak dalai juga. Kau pun biasa kata dosen dalai comel lagi cikgu. Saya tahu kita je. Okey. Tanya tuan rumah tanya Itu ya. Okey. Saya sambung tadi soalan daripada Cikgu Zanaria. Ya, Cikgu siapa saya dah lupa dah. Okey, tak apa. Sekiranya anak murid Cikgu memang kurang daripada 10 orang, jadi Cikgu boleh tambah sokongan dengan penyebarluasan ke sekolah lain ya. Faham Cikgu? Cikgu boleh kongsikan inovasi Cikgu, kolaborasi dengan sekolah lain supaya Cikgu boleh gunakan data itu.
Baik Pak. Ya, tapi tadi macam salah satu daripada skop yang dinilai ialah skop penyebarluasan. Tapi tadi Pak kata jangan kolaborasi dengan sekolah lain tu. Oh, itu untuk peserta. Maksud saya itu untuk peserta. Contoh begini, saya di SMYP, saya ada murid 10 orang saja. Tapi saya tahu di SMK Datuk Syed, sekolah berdekatan, dia pun ada 10 orang. Jadi saya boleh gunakan, saya boleh share inovasi saya bersama dengan Cikgu Dr. Ija di SMK Datuk Syed supaya inovasi ini boleh digunakan di sekolahnya dan datanya boleh digunakan untuk support inovasi saya. Tetapi dalam pertandingan, bukan Dr. Ija menyertai saya sebagai satu rakan satu kumpulan. Faham tak cikgu? Yang saya tak benarkan dengan sekolah lain tadi untuk penyertaan dalam pertandingan inovasi. Maksudnya dalam kategori satu kumpulan mestilah terdiri daripada ahli-ahli dalam sekolah yang sama. Okey, baik. Terima kasih cikgu. Okey, ada soalan lain? Saya rasa saya sepatut kembalikan kepada pengacara majlis sebelum sesi soal jawab. Tapi saya ni dah macam melanggar apa ni? Atur cara majlis kan? Tapi tak apa juga, kita kongsikan dalam bentuk yang lebih santai. Sebab dari tadi saya rasa macam Puan Zana Ria agak macam tegang suasananya macam Puan Zana teruskan. Okey, saya buka kepada soalan sekiranya ada. Yang lain, mungkin kawan jurulatih yang lain, Cikgu Asadul ingin berkongsikan pengalaman atau apa-apa, maklumat tambahan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya rasa ini peluang yang baik untuk cikgu-cikgu ya. Sebab bila PKP ni kita mudah untuk sebar luas kepada semua tempat lah. Contoh kalau katakan cikgu ada inovasi, kemudian cikgu post dekat YouTube ke, dekat FB ke, kemudian cikgu sharekan, so dia dah tersebar luas dengan senangnya. Berbanding kalau kita buat satu dengan sendirilah, maksudnya tanpa ada media sosial dengan macam-macam lah. Maksudnya bila ada PKP ni, kita lebih senang untuk menyebar luas kita punya inovasi. Itu ada satu poin yang sangat penting lah untuk inovasi ni sebenarnya. Cikgu Okey. Terima kasih Cikgu Asadul atas perkongsian itu tadi. Cikgu Roswadi, adakah Cikgu Roswadi di sini? Ada. Ya, Cikgu Roswadi ingin tambah apa-apa maklumat kepada semua peserta? Nak tambah sikit je lah. Saya sama daripada Cikgu Asadul tadi. Apa-apa yang saja kita yang share dekat mana-mana, dekat YouTube ke, dekat grup ke, benda tu kita boleh screenshotkan sebagai bukti. Bukti yang kita telah sebar luas. Kalau tak, kita tak ada bukti. Kan, kalau ada view berapa banyak yang orang dah tengok tu, kita screenshot sekali. Itu sajalah bagi saya. Itu buktinya lah yang kita telah sebar luas. Saya nak tanya soalan. Ya. Perkenalkan diri. Kalau saya Ustazah Jumisara daripada SK Bandar. Okey, cikgu. Okey, bagaimana dengan inovasi yang telah ada di pasaran tetapi kita tambah baik? Adakah itu dianggap sebagai ciplak? Ya, tidak, kita terima ya, tapi cikgu perlu terangkan, cikgu perlu sebutkan dalam penerangan inovasi cikgu bahawa inovasi itu diambil daripada inovasi, contoh kan cikgu gunakan inovasi saya, diambil daripada inovasi Cikgu Zaliha, okey, tapi cikgu telah membuat penambahbaikan dari aspek cikgu kena sebut. Okey, terima kasih. Itu kita terima ya. Okey, boleh cikgu? Boleh, terima kasih. Ni dah berkobar-kobar kan nak menghasilkan inovasi tahun ni? Idea dah ada insya-Allah. Ya, terima kasih. Kita jumpa nanti dalam penilaian ya cikgu. Okey, terima kasih insya-Allah. Okey, ada soalan lain?
Jika tak ada, okey, tak ada satu, tak ada dua, tak ada tiga, saya anggap tak ada. Okay, terima kasih. Saya kembalikan kepada pengacara majlis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Zaliha Harun atas taklimat yang jelas dan panjang lebar yang disampaikan oleh beliau itu tadi. Alhamdulillah Puan Zaliha dapatlah kita berkongsi banyak pada pagi ini. Ya, termasuk Encik Ashadul dan juga Tuan Haji Roswadi Dagang, sahabat-sahabat kami, insya-Allah. Untuk pengetahuan rakan-rakan semua, rakan-rakan guru semua, kami sudah berkongsi di dalam Telegram inovasi untuk mencatat kehadiran guru-guru menyertai taklimat pada pagi ini. Jadi sistem SPL KPM kita akan lihat kembali sebab ada masalah sedikit, jadi kehadiran kami ambil daripada kita catatkan dalam Telegram inovasi ya untuk pengetahuan semua. Saya tak ada dalam grup Telegram. Ya, tak apa, nanti saya insya-Allah. Okey. Okey, semua guru, sebenarnya apabila kita berkongsi ya inovasi kajian tindakan ni, sebenarnya apabila kita membantu rakan-rakan kita, kita sebenarnya membantu diri kita sendiri ya. Kita sama-sama bergerak, jangan rasa rendah diri, takut dan rasa tak ada keyakinan ya. Kalau guru-guru merasa macam tu, kami di unit pembelajaran ya, sektor pembelajaran bersedia ya, sebab tu jawatan SISC ni diwujudkan. Ya, SISC TVET ni bertanggungjawab untuk membimbing guru. Kami akan berkongsi pengalaman, menunjukkan jalan bagaimana cikgu boleh memurnikan idea-idea. Cikgu mungkin dah ada idea-idea untuk kita hasilkan inovasi dan kajian tindakan yang berkualiti insya-Allah. Sebab dulu Tuan PPD membimbing saya, begitu juga dengan Jabatan Pendidikan Negeri Johor, apa langkah seterusnya menghasilkan inovasi untuk lebih berkualiti ya. Apabila kita telah menghasilkan inovasi, sebenarnya kita mencipta sukses breeds sukses ya, kejayaan demi kejayaan. Bila kita berjaya di peringkat daerah, kemudian peringkat negeri, kemudian kita share di peringkat kebangsaan, kita share di IPG ya, IPG, Majlis Guru Cemerlang semua. Jadi kita akan mencipta sukses breeds sukses ya. Sebab kalau kita belajar ya, kita sabda Rasulullah, sesungguhnya Allah suka jika salah seorang daripada kamu melakukan sesuatu pekerjaan, ia melakukan dengan baik dan teliti ya. Riwayat Al-Baihaqi ya. Selama 4 bulan 15 hari kami pegawai SISC plus TVET bersedia ya untuk membimbing dan menjawab ya segala persoalan, sebab ada rakan-rakan guru mungkin tak suka untuk mengemukakan soalan di khalayak ramai. Jadi boleh personal message kepada kami. Memang tanggungjawab kami untuk membimbing, seolah-olah macam dulu kita ada di PPD ni Tuan Haji Subari Sirul, Guru Besar SK Parit Raja, dan juga Tuan Haji Ghazi Ali yang banyak menunjukkan jalan-jalan kejayaan hingga peringkat kebangsaan. Jadi guru-guru mungkin juga akan sampai ke peringkat international, tidak mustahil insya-Allah. Dan kita juga ada pengetua yang baru yang begitu committed dan boleh berunding secara hikmah dan bersunnah, iaitu Encik Muhammad Nur Rizwan bin Abdullah. Alhamdulillah, syukur kita ada JKD ni pemuafakatannya yang bertanggungjawab untuk menghasilkan inovasi guru dan kajian tindakan yang berkualiti demi kemenjadian murid-murid, anak-anak didik kita dan sekolah berkualiti insya-Allah. Guru-guru semua di dalam tempoh PKP ini jagalah ya diri semua, jaga anak-anak, besok pembukaan sekolah kan. Jadi saya tahu
selama 4 bulan 15 hari ini sebagai SSC Plus Tibet, saya sudah mendengar setiap hari keluhan guru-guru, fitnah netizen kepada guru-guru. Tapi jangan patah semangat, sebab bila kita berada di jalan kebenaran, memang ada pujian dan cemohan. Jadi cemohan tu anggap sebagai kritikan yang membina. Dengar dan ambil peduli dan berikan sikap keterbukaan, sebab kita akan, bila mencipta kejayaan nak terbang tinggi, memang perlu kekuatan mental dan fizikal, insya-Allah. Jadi dalam musim PKP ini sebenarnya guru-guru apabila guru-guru gigih menyediakan inovasi, jangan mudah mengaku kalah, teruskan kita dalam perjuangan kita menyampaikan kebenaran itu tadi, insya-Allah. Seterusnya inovasi guru ini untuk seterusnya ialah kita boleh daftarkan di bawah daftar sebagai harta intelek. Harta intelek, hak cipta terpelihara. Mungkin kita menghasilkan modul, kita daftarkan dalam ISBN jadi kalau macam kita buka syarikat, kita daftarkan dalam syarikat Suruhanjaya Syarikat Malaysia, macam tu. Jadi itulah seterusnya perjalanan kita, insya-Allah. Seterusnya majlis mempersilakan Encik Muhammad Nur Ridwan bin Abdullah, Pengetua SMK Datuk Seri selaku pengerusi untuk memberikan sepatah dua kata mungkin, insya-Allah. Okey, terima kasih Puan Zanaria. Alhamdulillah kita dapat melihat pelbagai idea yang telah disampaikan tadi. Di samping itu ada pelbagai persoalan yang telah diutarakan dan telah dijawab dengan baik oleh para JU kita, Cikgu Zaliha dan rakan-rakan beliau. Harapan saya semoga pada tahun ini kita memang menghadapi pelbagai cabaran dan dugaan dan keadaan semasa yang mana di Malaysia amnya dan daerah Batu Pahat khususnya, tetapi itu semua dijadikan sebagai cabaran sebenarnya. Kejayaan tidak akan datang bergolek begitu saja tanpa sebarang pengorbanan sebenarnya. Jadi harapan saya, walaupun apa juga cabaran yang kita hadapi, semoga pertandingan ini mendapat sambutan yang sangat baik daripada setiap sekolah di daerah Batu Pahat, dan semoga calon-calon kita yang kita ketengahkan nanti mampu bersaing di peringkat kebangsaan, insya-Allah. Dan di kesempatan ini juga saya ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada Puan Zanaria dan saya asyik terlupa nama seorang lagi pegawai dari SISC, Puan Zalina, dan tidak lupa juga Encik Muhammad Syarin, Puan Zaliha bersama Puan Fauziana, dan semoga kolaborasi kita dan komitmen kita akan berpadu dalam kita menjayakan anugerah guru inovatif bagi tahun 2021. Akhir kata, teruskan perjuangan, dan saya serahkan kembali kepada Puan Zanaria. Dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih Pengetua SMK Datuk Seri Cikgu Ridwan. Alhamdulillah saya buka soalan. Mungkin rakan-rakan guru ada sebarang persoalan. Cikgu Azliza ada tak? Cikgu Azman? Cikgu Ismail Basirun? Sahabat saya
Cikgu Hasliza mungkin ada soalan. Cikgu Isma ada tak? Cikgu Isniza. Cikgu Anasyati, sahabat saya. Cikgu Akila, mungkin ada soalan? Belum ada soalan, nanti petang ada soalannya insya-Allah. Okey. Rakan-rakan guru semua, insya-Allah kita buka lagi mungkin ada plan. Saya dapat tanda bahawa program inovasi dan kajian tindakan ni ada satu yang istimewa sebab bila saya dan Puan Zalina sampai untuk berkolaboratif dengan SMK Datuk Seit, kami turun kereta terus disambut oleh Tuan Pengetua iaitu Cikgu Ridwan. Dekat situ saya dah dapat kerjasama yang sangat baik untuk 50% dah selesai masalah. Apabila saya naik ke pejabat Pengetua, Parti Puan Zaliha dah naik pangkat. Alhamdulillah, syukur sekali lagi. Tahniah Puan Zaliha. Saya minta maaf sebab saya ambil fail dan kita dapat lihat sejarah kita dulu masa menghasilkan kajian tindakan inovasi. Sebenarnya Puan Zaliha ni latar belakang dia sama dengan saya. Kami ialah setiausaha jawatan kuasa kurikulum daerah daripada hari pertama Panchkat. Jadi saya Panchkat 22 tahun yang dulu di daerah Segamat. Lepas tu entah macam mana saya 5 tahun di daerah Segamat sebagai JK di perdagangan. Dulu saya kerja bank, jadi saya belajarlah bila kita dah memilih jiwa kita di dalam pendidikan. Seterusnya saya bersalin, lepas tu saya menyorok dekat Batu-Bat, rupanya orang tahu saya kenal. Saya JK disambung lagi 10. Nasib badan tu nama Puan Zaliha. InsyaAllah. Lepas tu saya pun menghadap mata pelajaran tu perdagangan. Jadi kita fight subjek tu. Kalau jatuh kita kena, kalau naik kita lega. Tapi jadi kita nak mengajak kawan-kawan, seterusnya kita mengajak diri kita sendiri sebenarnya. Itu yang idea makin banyak dan murnikan. Kemudian PPD dan jabatan sentiasa menunjukkan jalannya, menunjukkan jalan bahagian pembangunan kurikulum. Jadi hari ini adalah giliran saya selepas 7 pegawai di PPD itu bergerak naik pangkat dan seterusnya, yang pencen juga guru-guru kita Jadi saya tidak sangka hari ini kami SIC Team TVET diberikan kepercayaan. Terima kasih dan tahniah untuk meneruskan bahawa inovasi dan kajian tindakan ini banyak membantu guru-guru meningkatkan profesionalisme mereka dan kemenjadian. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh-soleha yang berjaya di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Okey, ada sebarang respon daripada rakan-rakan SIC TVET yang lain, insya-Allah. Hadiran? Kita hadir. Masukkan balik. Okey, untuk kehadiran rakan-rakan guru yang hadir pada mesyuarat dan taklimat pada hari ini, sila isi kehadiran dalam Telegram inovasi yang kita kongsikan. Okey, daripada rakan SIC TVET senior kami, Puan Hafiza ada? Tak ada, alhamdulillah. Puan Hafiza mata pelajaran perakaunan untuk TVET, dulu dia matematik, dia senior kami, sangat handal dengan kerjaya TVET ni, jadi dia antara guru-guru kami lah, senior-senior yang banyak membimbing kami. Puan Zalita SIC TVET, alhamdulillah Puan Zalita pun banyak menghasilkan inovasi tu, jadi boleh minta nasihat daripada Puan Zalita, insya-Allah. Mungkin ada yang selesa dengan Puan Zalita ni, dia lembut sangat. Tu yang dia bisik-bisik tu, kita selesa sangat dengan Puan Zalita ni, insya-Allah. Seterusnya Puan Nilam Syarina, selamat hari jadi Puan Nilam hari ni. Sana Helwa, sahabat kami. Puan Nilam ni kalau membentang sangat baik, sangat telus. Jadi saya banyak dibimbing olehnya. Segan saya dengan saya. Saya jauh lebih tua, insya-Allah. Tapi dia banyak membimbing saya, ilmunya sangat banyak. Seterusnya Puan Zalina. Puan Zalina ni keajaiban dia, kalau dia pegang komputer je semua settle, semua masalah dunia separuh. Memang cukup hebat dia punya
air tangan dia tu. Saya memang rasa cepat saya pandai dalam 4 bulan 15 hari sebagai SIC Plus. Seterusnya kami dibimbing oleh ketua kami iaitu Encik Syarin, insyaAllah yang committed. Dia marah nanti kalau kita garang-garang dengan cikgu-cikgu. Dia cakap jangan macam gitu. Perlahan-lahan sayang cikgu kita, anak-anak kita semua. Okey, insyaAllah kita bergerak sama-sama menghasilkan inovasi yang baik. Ya, kita bersedia untuk membimbing, kita sama-sama bergerak. Sebenarnya kita membantu diri kita sendiri, insyaAllah. Seterusnya, ada respon daripada Cikgu Syarin? Cikgu Syarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih dan tahniah lah pada Pengetua SMK Datuk Seri Cikgu Muhammad Ridwan, Puan Zaliha dan rakan-rakan JU. Datang kuasa maksudnya SSC Bank yang lebih kepercayaan untuk melaksanakan pencalonan anugerah guru inovatif daerah Tepahat pada tahun ini, serta rakan-rakan guru penyarah di sekolah lah. Samalah kita membantu dan menaikkan, mana tahu ada rezeki. Tuah di kaki tak nampak kan. Tuah kalau ayam nampak taji di kaki. Aku dah tanya Jadi insyaAllah kita akan bimbing sepanjang program ini berlangsung sehinggalah ke peringkat kebangsaan. Contoh macam Cikgu Chu yang wakili Negeri Johor tahun ni, dia tengah isi borang, kena buat video online sehingga 15 Mac tadi tutup untuk dia hantar ke peringkat kebangsaan. Jadi kita tengah membantu dan membimbing dia lah berkaitan inovasinya ke kebangsaan. Jadi itu saja, saya harap dengan kejayaan-kejayaan kita ada akan memberi motivasi pada semua. InsyaAllah sama-sama kita berdoa supaya program ini berjaya dan berjalan dengan baik. Terima kasih Puan Zanaria. Terima kasih Encik Syarin Abdul Karim, Ketua TVET SIC Batu Pahat. Okey. Saya buka lagi, mungkin ada maklum balas respon daripada rakan-rakan guru. InsyaAllah. Ya, silakan Puan Zaliha. Ya. Saya boleh bertanya tak? Boleh. InsyaAllah. Okey, saya nak tanya dari pihak Urus Setia. Sebab sebelum ini dalam tahun-tahun yang sudah ada peserta-peserta yang menghantar bahan inovasi mereka ya. Ada yang hantar dalam bentuk robot besar-besar, hantar ke PPD, hantar ke SMK Datuk Seri. Saya rasa untuk tahun ni mungkin tak perlulah dihantarkan bahan inovasi itu. Cukup didokumenkan sebagai video, ambil gambar ke bagaimana? Di pihak Urus Setia? Kadang-kadang inovasi yang dihasilkan tu dalam bentuk bahan yang besar-besar tau. Setakat ni kita terima dokumen sahaja dulu. Ya? Untuk bahan-bahan tu simpan dulu. Aplikasikan kat bilik darjah dulu. Puas-puas. Jadi kalau ada keperluan kita akan lihat dan tak perlu bawa pun, kita pergi sekolah tengok. Ya. Okey. Ya, terima kasih. Terima kasih Syarim sebab itu menjadi masalah ya sebelum ini kita menerima bahan inovasi yang besar-besar. Jadi nanti takut rosak kan. Jadi untuk peserta yang ingin menyertai pertandingan, sekiranya ada bahan inovasi cikgu yang dalam bentuk maujud bahan besar-besar gitu, cikgu simpan, hantarkan saja dalam bentuk dia punya laporan dan juga video atau gambar untuk penilaian juri. Terima kasih. Terima kasih Puan Zaliha atas pertanyaan itu tadi. Terima kasih juga Cikgu Syarin kerana telah menjelaskan. Ya memang ya, masa saya jadi guru kecil dulu, saya datang ke PPD dan hantar kepada Tuan PPD. Dia kata saya tak ada tempat lah Zanaria nak letak barang awak. Sebab yelah kita office macam ni. Jadi dia tengok, dia buat penilaian, kemudian dia membimbing bagaimana daripada situ untuk menghasilkan inovasi yang lebih berkualiti lah dia bimbing. Memang kita, masa saya jadi cikgu dulu pun saya excited ya, kita nak hantar tu
Jadi dalam hari ini kita punya pertandingan kita hantar dalam bentuk yang lebih mudah lah, ataupun kita turun ke sekolah untuk menilai keberkesanan, mungkin kualiti dari segi aspek penilaian inovasi tersebut, insya-Allah. Okay, Ada tanya. boleh, silakan Puan. Inilah saya nak tanya pada Puan Zaleha. Dalam manual yang kita hantar tu, saya ni baru first time ingat nak menyertai. So kos anggaran kita buat program projek ke apa semua tu perlu ke dinyatakan dalam manual tersebut? Okey, ya cikgu, perlu ya, sebab salah satu daripada aspek yang dinilai adalah keberkesanan kos. Ya, sekiranya inovasi cikgu itu menelan belanja yang terlalu besar, mungkin tak efektif dari segi kosnya, mungkin peratusan markah yang diperoleh adalah sedikit rendah. Jadi perlu diperincikan di situ ya untuk sebarang kos penghasilan inovasi. Jelas ya cikgu? Okey, baik. Terima kasih Cikgu Zaleha. Terima kasih Cikgu Zaleha dan Cikgu Normazia yang mengemukakan soalan itu tadi. Memang apabila kita menghasilkan inovasi ni, kita perlu bersedia ya membuat sedikit pengorbanan. Begitu juga kalau kita tanya, ya betul Tuan Haji Roswadi, Tuan Haji Roswadi mungkin membuat pengorbanan dari segi pelaburan ya, 1 biji kereta untuk menghasilkan modul hingga Sabah Sarawak. Sebab tapi hasilnya sangat berbaloi. Selepas tu 5 tahun Tuan Haji Ghazi menghantar keputusan perdagangan negeri Johor, Batu Pahat hat-trick 5 tahun nombor 1. Alhamdulillah, sangat berbaloi. Okey, saya mencela. Cikgu Roswadi bukan hanya mengorbankan ni, dia mengorbankan Honda CR-V dia. Ya, Alhamdulillah, insya-Allah. Teruskan itu kenangan kami jurulatih menghadiri taklimat di JB. Ada satu pengalaman yang begitu manis. Begitu manis, banyak membantu ya, sehingga seluruh negara mengenali beliau, insya-Allah berkat air tangan beliau. Tuan Haji Roswadi, sahabat saya mata pelajaran perniagaan. Teruskan Tuan Haji Roswadi ya, insya-Allah. Seterusnya pengetua SMK Datuk Seri Cikgu Ridwan ada lagi. Boleh insya-Allah. Boleh. Terima kasih Puan Zanaria. Saya rasa itu saja daripada saya sebentar tadi. Teruskan ya. Terima kasih. Terima kasih ya, terima kasih pengerusi SMK Datuk Seri Cikgu Ridwan Abdullah ya. Begitu juga terima kasih panel jemputan kita Puan Zaleha, Cikgu Roswadi, Cikgu Ashadul dan jurulatih kita ya yang sibuk Puan Fauziana, insya-Allah dimudahkan urusannya. Terima kasih juga barisan rakan-rakan SIAC plus TVET Batu Pahat dan sektor pembelajaran pejabat pendidikan daerah Batu Pahat. Kita akhiri pertemuan kita pada pagi ini dengan surah wal asri dan tasbih kifarah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah. Apapun Cik Azhar masuk portal PPG Batu Pahat, saya dah share kan. Okey, nanti Okey, terima kasih semua, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye Leha. Bye Leha. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Kita sembang lagi ya. Alhamdulillah. Dapat surat.